Now we have learned times 5 in 5 minutes. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Okay, now we have learned times 11 in 3 minutes time. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110. 100, 100, 20, 20, 1. 1, 100, 132. Okay. Now we learn times 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Now we have learned times 12 after around 8 minutes. 12, 24, 36, 48, 60, 70, 72, 84, 40, 90, 96, 50, 100, 108, ya. 100, 122, 20, 120, 100, 132, 30, ya. 144. Okay. Now we have learned times 9 in 2 minutes time. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Okay, bagus. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam kejayaan kepada warga Twitter Professional Malaysia. Apa khabar tuan-puan? So, alhamdulillah seperti yang tuan-puan kita dah ready untuk berkongsi pada malam ni legend booster kita, fantastic legend booster kita. So, alhamdulillah hari ini kita ada seseorang yang istimewa yang bakal berkongsi dengan kita. So tuan-puan, tajuk kita pada hari ini congkak gaya human calculator seperti yang anda saksikan video awal yang kami kongsikan dalam masa tak sampai sejam 5 sifir beliau dapat hafal. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita berkenalan dulu dengan tetamu kita Dr. Husniza. Apa khabar Doktor? Khabar baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. So Doktor, macam mana bulan Ramadan? Ya. Okey. Apa? Okay. Mungkin Doktor sihat? Okay, alhamdulillah. So bila bulan puasa ni apa yang biasa rutin doktor biasa lakukan bersama dengan keluarga?
Saya sudah mula bekerja. Jadi pagi siapkan sahur. Lepas tu siap untuk pergi bekerja lah. Balik dah sampai rumah agak lewat. Ada apa dah berbuka dan Alright. buka puasa sama keluarga lah. Kemudian malam keluarga buat sembahyang tarawih. Alright. So walaupun PKP doktor masih bekerja, masih busy, masih menyumbang bakti kepada anak bangsa. So tuan-puan yang baru je join, thank you very much. Kita ada Cikgu Biha daripada Melaka, kita ada Ustazah Akmal daripada Putrajaya, Gujan ada, Ustazah Wahidah daripada Bangi. So katanya daripada Ustazah Akmal, Assalamualaikum Coach Isa dan Dr. Husniza. So welcome, selamat datang kepada semua yang baru je join. So hari ni kita akan berkongsi congak gaya human calculator. So doktor, saya difahamkan doktor ada menghasilkan buku di mana pelajar lebih mudah untuk belajar CFA. So mungkin doktor mungkin boleh kenalkan serba sedikit apa yang doktor dah sumbangkan dan serba sedikit latar belakang tentang diri doktor. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Husniza Hussein, seorang saintis di sebuah institut pendidikan. Saya juga penulis buku STEM kanak-kanak. Jadi video awal tadi yang kita lihat adalah saya mengajar anak kawan saya mengikut kaedah yang terdapat dalam buku yang saya tulis ni. Okay. Jadi dia menggunakan teknik sifir jari. Tadi kita dapat lihat di kurang daripada 5 sifir kan. Jadi sebenarnya jika kanak-kanak kaedah ni, insyaAllah dalam kurang tempoh daripada 1 hari dapat menghafal 12 sifir lah, sifir 1 hingga sifir 12 insyaAllah. Kalau dalam sejam pun boleh hafal 5 sifir doktor, dalam 24 jam saya kira lebih daripada tu. So terima kasih yang baru je join. So kita ada Kamal Zirah, katanya Assalamualaikum Coach Isa dan Dr. Husniza Hussein. Waalaikumsalam, selamat datang. So tuan-puan yang baru je join, saya jemput. Kalau ada soalan nak tanya pada Dr. Husniza, saya jemput anda untuk kenalkan diri dulu, daripada mana tu. So kita biasa waktu malam ni kadang kita tengah moreh, tengah santai, mungkin ada yang dah habis berterawih bersama dengan keluarga dan sebagainya. So saya jemput anda untuk ready bersama dengan kami. So insyaAllah semoga apa yang kita kongsikan hari ini anda dapat sesuatu. So boleh share juga pada kenalan-kenalan anda, semoga apa yang dikongsikan kita dapat manfaat bersama. So doktor, bila hari ni kita cakap tentang congak gaya human calculator ni, boleh ke kita lawan, kita manusia biasa ni nak lawan kalkulator? Silakan doktor. Okay, sebenarnya terdapat beberapa orang yang diberikan talent luar biasa lah oleh Allah SWT. Kita panggil prodigy lah. Prodigy ni adalah manusia luar biasa yang dia memang bakat dia daripada kecil dah terserlah dah dalam perkara-perkara yang jarang-jarang orang boleh buat. Jadi salah satunya adalah human calculators lah. Human calculator maknanya dia menggunakan congak, dia menggunakan mental calculation. Maknanya secara bila dia membuat darab, tambah, tolak, darab dan bahagi di dalam kepala dia tanpa menggunakan kalkulator ataupun menulis di atas kertas. Jadi ada kita orang biasa juga dapat menjadi human calculator. Nanti saya akan share selepas ni. Ada tips dia juga. So bukan orang yang kita panggil prodigy, betul ke doktor tadi? Yang luar biasa ni dapat boleh mengalahkan kalkulator. Kita yang biasa ni pun boleh. So Dr. Husniza akan kongsikan bagaimana caranya. So yang baru je join, nak tahu tak macam mana kita ni boleh jadi macam human calculator? Saya jemput anda untuk ready. So ada beberapa komen daripada Rania. Ini top fan kita terima kasih banyak. Stay tune bersama dengan kami. Katanya Assalamualaikum Coach Isa dan Dr. Husniza. Waalaikumsalam. So daripada Coach Muhammad Noor pun ada. Katanya tentang talent. So mungkin doktor boleh share juga pengalaman doktor bersama dengan
bersama dekat dalam bidang pendidikan ni. Dan untuk makluman tuan-puan, Dr. Husniza juga merupakan salah seorang speaker untuk tim Fantastik. Doktor berkongsi tentang CFA bersama dengan anak-anak. So doktor selalu buat quiz kat dalam grup. Ya. Kenapa tu doktor? Dalam Telegram group Fantastic CFA, saya telah jalankan kuis hampir setiap hari lah selama 20 hari daripada bermula sebelum puasa tu sehingga puasa ke-21. Tak silap saya lah. Jadi adik-adik dalam grup tu memang amat berminat lah dan selalunya saya guna aktif doktor. Sangat aktif. Saya gunakan platform QuizIz. Jadi kita dapat lihat Alright. bagaimana persaingan tu sengit dia. Tempat pertama tu bergilir-gilir diambil oleh adik-adik tu. Jadi adik-adik ni memang amat berbakat lah. Mereka memang ada yang saya pernah lakukan CFA yang dalam satu hari tu katakan 15 orang, daripada 15 orang tu 4 orang dapat 100%. Dan hanya membezakan markah mereka adalah kepantasan mereka. Yes. Jadi kelajuan saya amat berpuas hatilah dengan pencapaian mereka. Sangat menarik. So mungkin ada yang baru je join. Jadi bila kita buat CFA setiap hari. Alright. Silakan doktor. Bila kita buatkan CFA setiap hari, kuis CFA setiap hari, kita boleh melatih mereka membuat congak dan setiap hari kuasa mencongak itu akan meningkat insyaAllah. Jadi memang untuk menjadi human calculators, memang practice have to be lots and lots of time. Wow, okay. Menarik tu. So untuk makluman tuan-puan, so memang Dr. Husniza seperti dia kongsikan, setiap hari hampir setiap hari beliau adakan quizzes dekat dalam grup. So dalam grup dalam beratus-ratus pelajar tau. Ada juga lah guru dan orang dewasa. So bila Dr. Husniza buat quiz tu memang setiap hari penuh chat, respon. Lepas tu kita dapat lah kita panggil congkil bakat. Betul tak doktor? Ya betul. Saya sempat menemu ramah lah adik-adik yang di dalam grup tu. Rupanya antara ramai-ramai tu ada seorang mewakili negeri untuk pertandingan catur. Dan ada dalam 3 hingga 4 orang memasuki pertandingan matematik. Dan ada yang saya tanya bagaimana keputusan peperiksaan matematik yang lepas, ada yang mendapat markah 80% ke atas lah. Jadi mereka memang hebat-hebat lah. Betul. So tahniah kepada mereka. So itu dalam umur berapa doktor? 11 tahun, 12 tahun? Okey, saya jalankan kuis tu tahap 1 dan tahap 2. Jadi yang satu darjah 1 hingga darjah 3 dan tahap 2 darjah 4 hingga darjah 6 lah. Tahun 4 hingga tahun 6. Dan untuk tahap 2 kebanyakan mereka dah daripada pelajar tahap tahun 6. Alright. Terima kasih. So untuk makluman semua, kita ada hadiah, betul tak doktor? Ya, ada hadiah untuk 5 pertama. Okey. So di penghujung live ni kami akan umumkan siapa pemenang kepada yang dapat markah tertinggi, yang paling best di penghujung live nanti. So harap anda yang baru je join, stay tune. So kita ada Adik Afiq, kita ada Cikgu Sazwani daripada Utara. So daripada Ustaz Ahmad katanya subhanallah, memang hebat-hebat doktor yang join tu. Siapa lagi yang doktor nampak talent yang ada dekat dalam grup Fantastic CFA doktor? Boleh dengar doktor suara saya?
Okey, yang baru join, kita ada adik Auni, kita ada tadi daripada Kak Mazira. So thank you yang join, yang komen. Daripada Muhammad Ali, Assalamualaikum cikgu, saya Nur Aisyah. So Nur Aisyah Anwar pun ada daripada grup Fantastic CP. Ni semua antara pelajar-pelajar Dr. Husniza. So tuan-puan, dah ready ke untuk kita kongsikan dengan anda macam mana nak congak gaya human calculator? Kalau dah ready, boleh komen ready. Di penghujung live ni nanti kami akan kongsikan hadiah istimewa. Siapalah tu yang terpilih. So doktor, silakan. Tentang human calculator ni. Impossible ke doktor? Okey, boleh saya cerita dulu tentang human calculators ya? Silakan. Human calculators, okey, mereka dapat membuat masalah matematik yang susah dengan pantas, hanya dengan cara membuat the calculation dalam kepala. Jadi sebenarnya ada satu pertandingan dipanggil Mental Calculation World Cup, diadakan setiap 2 tahun. Sepatutnya tahun ni adalah tahun 2020 ni. Yang terakhir yang lepas adalah pada tahun 2018, dimenangi oleh seorang seorang pelajar berusia 15 tahun, iaitu daripada Jepun, Tomohiro Iseda. Dan daripada Malaysia juga, tak kurang hebatnya, dalam 5th Mental Calculation World Cup, Malaysia mendapat tempat kedua. Melalui pelajar Hua Wei Chan. Dan dalam tahun 2019 ada Asia's Got Talent, tempat kedua dimenangi oleh seorang human calculator berusia 15 tahun dari Malaysia juga, iaitu Yashwin Sarawanan. Jadi hebat-hebat daripada Malaysia doktor? Ya. Okey. Jadi wow, membanggakan. Kita selalunya memang human calculator ni kita tahu mereka adalah prodigy, maknanya memang pandai daripada kecil lagi, mana bakat mereka terselah, kebolehan mereka melebihi kawan rakan-rakan sebaya. Tapi bagaimana kita orang biasa ni nak train diri kita untuk jadi human calculator, ya. Jadi salah satunya ada saya cari. So anda yang join nak tahu tak macam mana caranya? So kita ada Cikgu Sriana, kita ada Cikgu Zaiju. So yang lain yang baru je komen ready. So Cikgu Rin Sidik pun ada. Hebat juga Malaysia ni daripada Hafiz. So doktor, mungkin boleh kita sambung. Macam mana tu nak jadi human calculator? Silakan doktor. Okay, pertama, love numbers. Kita kena sayanglah numbers ni. Kan selalu menggunakan number lah membuat pengiraan. Kemudian kita practice lots of time. Practice tu memang latihan sangat penting. Dan practice enhance ability to keep numbers in your head. So jangan menggunakan calculator, jangan menggunakan pen dan kertas, dan buat pengiraan anda dalam kepala saja. Okay. Kat kepala je doktor? Kemudian dan kepala saja. Kemudian live by ABC. Maknanya ABC tu always be calculating. Maknanya without calculator, tak gunakan calculator, menggunakan minda saja, dan menggunakan kertas pun boleh. Maknanya bila kita guna kertas tu better daripada kita guna calculator lah. Kemudian find shortcuts. Bila kita nak buat pengiraan dalam kepala tu, kita cuba cari jalan di mana cara kita boleh dapat jawapan yang terpantas. Ya. Kemudian learn to cross multiply. Cross multiply tu kita tukar corak ayat matematik tu. Nanti saya akan tunjuk selepas ni bagaimana kita nak cross multiply. Lepas tu cross multiplication. Tuan-puan nak tahu tak? So doktor, mungkin sebelum tu boleh saya baca satu soalan? Ya. Daripada Cikgu Zaiju. Doktor, bagus tak jika anak-anak diberi pendedahan awal mengenai kaedah abakus dan seawal berapa tahun? Silakan doktor, pandangan doktor tentang abakus dan patutnya kita dedahkan dalam umur berapa daripada Hazliza? Abakus, abakus juga sejenis mental arithmetic.
dia bagus diperkenalkan pada kanak-kanak semenjak kecil lah. Selalunya biasanya bermula daripada umur 7 tahun. Saya anak saya dua orang, dua-dua saya ada hantar untuk mempelajari abakus ni. Sebenarnya abakus dia panel yang ada beats tu, mula-mula mereka akan menolak dengan jari kan. Tapi bila sampai satu masa di mana abakus tu dia akan gambarkan dalam kepala. Jadi bila dia nak buat calculation, beats tu bergerak dalam kepala dia saja. Okey. Menarik. Ini dah ke arah teknik congak tu sendirilah, pengiraan dekat dalam kepala kan doktor? Ya. Tapi nombor tu ditukar ke dalam bentuk beats. Okey, faham. Okey, menarik. Thank you very much Cikgu Hasriza. So terima kasih yang join. Kita ada ramai, beberapa yang join. Love numbers, practice dan latihan daripada Ustazah Akmal. Nombor 3, latih pengiraan, guna minda. Okey. Cari cara untuk dapat jawapan dengan cepat. So terima kasih banyak kepada yang join, yang komen. Saya jemput anda untuk share perkongsian kita malam ni. So doktor, mungkin kita boleh sambung tentang cross multiplication tu doktor. Silakan. Ya. Okey, cross multiplication. Okey, saya tunjuk contoh Alright, so nak tak kira dengan Dr. Husnizah? Jom sama-sama. Okey. Bagaimana kita nak buat 19 darab 23? 19 darab 23. Kita boleh kita tukarkan sifir kepada 8 pun dah hafal lagi doktor. Dia boleh tukarkan kepada 21 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Okey, 21. Silakan doktor share macam mana tu cara dia. 21 darab 21 dapat 441 tolak dengan 4 dapat 437. So macam mana cara tiba-tiba dapat 21 doktor? Ya, ini dia memang dia lompat daripada pertama ni kepada kedua ni dia dah ada lines yang dia dah jump lah. Okey. So lepas tu kenapa kena tolak dengan 4 doktor? Memang I don't know, ada formula. Okey, saya tunjuk satu lagi ya. Silakan. So terima kasih yang baru join. Dr. Fadilah ada. So Rania, thank you yang komen sempua daripada Coach Muhammad Noor. So kita nak tunjuk cara pengiraan cross multiplication. So tuan-puan, kalau nak tahu boleh komen nak tahu. Kalau faham boleh komen faham. Silakan Dr. Husnizah. Okay, contohnya macam ni nampak clear. 19 adalah 20 tolak 1 dalam kurungan. Okay, betul. Yang didarab dengan 23. Jadi kita darab 20 darab 23 tolak 1 darab 23. Jadi dapat 437. Wow, menarik. Jadi human calculator pengiraan tu jadi lagi mudah kan? Semuanya dalam kepala. Betul. Faham. Maknanya dia pecah-pecahkan menjadi yang lebih mudah untuk dia darab lah. Yes, betul. Yeah. So yang baru je join, so far anda boleh faham ke apa yang Dr. Husnizah cuba kongsikan? So saya bacakan komen, boleh doktor? Daripada Coach Muhammad Noor. Sejauh mana keperluan congak pantas jika kita boleh gunakan kalkulator atau teknologi pada masa akan datang? Pada masa depan ni. Apa pandangan doktor? Silakan. Okey, congak diperlukan pada masa akan datang ni. Contohnya kita nak buat cash on delivery. Sekarang ni dah banyak macam Grab food, ada benda barang-barang kita beli online dihantar melalui delivery. Jadi COD. Kita boleh congak dengan cepat dan kita pasti tidak tertipu lah dan pengiraan tu tepat. Dan kemudian adik-adik boleh guna congak untuk kira duit raya. dalam seharian penggunaan seharian tu daripada segi mungkin pengurusan keuangan keluarga kan kita boleh
gambarkan bila gaji keluar apa yang nak digunakan, sebanyak mana untuk kegunaan yang benda perkara-perkara yang penting, berapa untuk disimpanan, berapa untuk pembayaran pinjaman. Jadi kita boleh corak dalam kepala. Okay, sangat-sangat menarik So terima kasih yang baru je komen kata Afiq ulang semula tentang cross multiplication ni. Katanya laju sangat. So doktor, biasanya doktor tekankan cross multiplication ni bila doktor? Cross multiplication, okay. Selalunya kalau terdapat pendaraban yang nombor besar, jadi kita nak mudahkan, kita pecahkan dia. Pecahkan menjadi nombor yang lebih kecil lah. Contohnya saya bagi. Okey. Okey, jika kita contohnya 20 darab 3 darab 40. 20 darab 3. Okey, tuan-puan. Kita ulang lagi sekali, 20 darab 3 darab 40. So berapa jawapan anda? Kita nak tengok siapa 3 orang terawal yang dapat jawab dengan betul. So mungkin kita sama-sama count down, doktor. 5, 4, 3, 2, 1. Saya jemput anda komen apa jawapan kepada 20 darab 3 darab 40. Dilarang menggunakan kalkulator sebab kita nak kira laju macam kalkulator. So betul doktor, saya baca soalan daripada Ustazah Akmal. Adakah teknik ni, human calculator ni, melatih otak dengan pengiraan congkak? Congak. Ya betul. Apa pandangan doktor? Silakan. Human calculator memangnya menggunakan congak dan memang pada congak pada tahap yang tinggi lah. Kira bila kita lakukan kuis setiap hari tu, kita boleh latih mental calculation tu, dan by practice kita akan lebih cepat by day. Memang bila dengan practice dia akan menambahkan macam mana kata, penguasaan kita terhadap congak tu akan bertambah dengan berlatihan. Okey, menarik. So ada beberapa yang dah komen. Silakan doktor. Ada berapa orang bagi jawapan? Okey, kalau tuan-puan perasan, saya bacakan doktor. So ada yang dah komen iaitu daripada Rania 240, Afiq nak semula, daripada Kamazirah 240, Ustaz Taufik thank you join. So Afiq baru respon 240, Syida respon 240. Exam boleh guna ke kalkulator cara ni doktor daripada Permata Bijaksana? Kalkulator untuk di tahap peringkat tinggi boleh guna. Yang saya pasti peringkat universiti boleh guna. Dan sekolah menengah saya tak pasti sekarang boleh guna ke tak, sebab masa dulu saya guna tu jadual, dia panggil jadual, dia macam ada jadual CV, jadual macam buku kan, kita buka, kita buat cross reference macam tu. Tapi sekarang mungkin dah boleh guna calculator. Okey, ramai yang respon. Ada yang 240, ada yang 2400. So doktor, mungkin boleh kongsikan macam mana cara untuk kira 20 darab 3 darab 40. Silakan doktor. Okey, mula-mula kita lihat pada nombor yang kita tolak tepi kosong yang ada nilai kosong dahulu. Kita tengok 2, 3 dan 4 kan. Jadi yang cepat adalah 3 darab 4, 12. 2 darab 12, 24. Betul. Lepas tu kosong ada 2 tambah 2 kosong di belakang. Jadi cepatlah. Boleh faham tak? Yes. Okay. Very simple, sharp. Macam mana pelajar boleh tersalah darab dia jawab 240? Kebiasaan human error tu macam mana doktor? Kenapa dia tak jawab 2400 tapi dia darab 240? Mungkin tersilap tengok bilangan kosong tu. Okey. Alright. Menarik. Jadi jawapan Okey, jawapan dia dah 2400. 2400.
Ya. Okey, tahniah kepada yang dapat jawab betul. Oh, Afiq dia jawab jawapan baru Rania pun jawab jawapan yang baru. So yang dapat jawab betul tadi Permata Bijaksana, itu pun dia jawab 240 ke 2400. So doktor mungkin boleh sambung. Congak gaya human calculator. Silakan doktor. Okey. Ada satu lagi soalan. Okey. Okey. Ini So tuan-puan ready tak nak contoh- cuba jawab sama-sama dengan Dr. Husnizah? Boleh komen kalau korang nak tahu dah ready. So silakan doktor. Ini merupakan soalan yang ketiga saya kira. Ya. Ini contohnya 85 darab 26. Okey. Kemudian sama dengan 170 darab 13. Itu memang satu step yang memang tak agak sukar lah nak beritahu daripada mana dia dapat tu kan. Jadi maknanya Okey. menunjukkan bahawa 85 darab 26 tu sama dengan 170 darab 13. Okey. Tahu tak macam mana dia buat? 26 tu dia bahagi 2 dan 2 tu dia darab kepada 85. Okey? 26 tu bahagi 2 dan 2 tu bawa ke 85. 2 darab 85. Dia dapat 170 darab 13. Okey, kemudian doktor, why don't kita go step by step? Boleh tak doktor? Kita daripada awal. So tuan-puan dah ready ke? Yang faham boleh komen faham. So kita pergi satu-satu. Yang first equation lah 170 darab 13. Difahamkan 170 ni kita dapat macam mana tadi doktor? Kita darabkan 2. Betul doktor? okey. 20 ni 85 darab 26 kan? Jadi 26 tu adalah betul. 13 darab 2. Bila 13 darab 2, betul. 2 tu dibawa pula kepada 85 jadi 85 darab 2 darab 13. Okey. So bila 85 darab 2 kita dapat 170. Tuan-puan boleh faham ke so far? So 13 ni kenapa tiba-tiba dia muncul? Sebab 26 tu kita bahagi 2. Okey, boleh dapat? Okey, sekarang doktor kita pergi pada equation ke seterusnya. 17 darab 13 darab 10. Kenapa tiba-tiba jadi macam tu? 170 tu dipecahkan menjadi 17 darab 10. Okey, menarik. So far tuan-puan boleh faham ke? 17 tiba-tiba 170 jadi 17 sebab kita letak lagi satu darab kepada 10. Okey, sambung doktor, silakan. Okey, cuma 10 tu ditolakkan ke belakang jadi 17 darab 10 darab 13 bersamaan dengan 17 darab 13 darab 10. Okey. Kemudian 15 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Okey, itu macam mana pula doktor? Tiba-tiba dia ada. Okey, 15 kuasa 2 adalah 17 darab 13. Dia congak dengan kepala lah kiranya. Adalah 221. Okey. 17 darab 13 adalah 221. Kemudian bersamaan dengan 225 tolak 4. 221 bersamaan dengan 225 tolak 4. Okey. So far tuan-tuan boleh follow ke? Kalau faham boleh komen faham. Daripada Afiq, katanya 2 kuasa 2 tu datang daripada mana doktor? Okey. Kita buat congak dalam kepala 17 darab 13, kita dapat 221. Okey, faham. Okey. Kemudian 221 adalah 225 tolak 4. Okey. So 225 adalah 15 kuasa 2, 4 adalah 2 kuasa 2. Wow. Okey, faham. Alright, teruskan doktor. Okey, kemudian 225 tolak 4 tu didarabkan dengan 10 dapat 2210. Wow. Ini darab 2 angka dua digit, darab 2 digit, kita boleh kira dalam masa saya rasa agak cepat, congak je kita boleh dapat jawapan. So far anda yang join, so tuan-puan, adik-adik, pelajar-pelajar, faham tak apa yang Dr. Husnizah cuba kongsikan? Kalau faham boleh komen faham. Kalau anda faham sangat boleh komen faham sangat. So adakah ini merupakan teknik baru doktor?
teknik ini bukan teknik baru. Ni dah memang dah lama dah. Ni adalah salah satu cara untuk membuat congak lah. Contohnya tadi bila saya katakan 20 darab 3 darab 40, lebih senang 2 darab 12 berbanding kalau kita 2 darab 3, 6 darab 4. Jadi kita ambil yang mana sifir yang lebih mudah. Yes. Okay. So kita kira guna sifir yang lagi mudah, kita akan kira lagi cepat. Itulah konsep congak tu sebenarnya. Ya, konsep congak. Itu dipanggil mencari shortcut. Alright. Okay. So far sangat menarik. So Doktor mungkin nak sambung lagi tentang sharing congak gaya human calculator ni. Sedikit sebanyak kita dapat lajukan pemikiran kita, kira dengan cepat. Apa lagi Doktor? Sebenarnya bila kita praktis minda kita untuk berfikir dengan cepat, bukan saja matematik dapat diaplikasikan cara congak ni. Kita punya cara pemikiran untuk perkara-perkara lain pun mungkin boleh juga menjadi cepat. Contohnya macam kalau kita masuk spelling bee contohnya, itu dah masuk bahagian bahasa kan. Jadi bila kita sebelum kita memasuki pertandingan spelling bee, kita akan baca dictionary, perkataan dalam dictionary tu. Jadi cara menghafal tu pun akan menjadi cepat walaupun bukan nombor tapi huruf. Juga boleh melatih kita untuk berfikir dengan cepat lah. Okey, sangat menarik Secara tak langsung kita pun jadi kita panggil sharp. On top of situation, kita akan laju lah kita panggil. So terima kasih yang komen, yang faham, yang bagi respon, bagi like dan love. So we really appreciate korang punya komitmen So Doktor, mungkin Doktor boleh share sikit pengalaman bersama dengan anak-anak fantastic sifir. So macam mana respon diorang dekat dalam group? Doktor juga ada buat bengkel sebelum ni. So apa ni best moment dengan mereka ni? Okay, sebenarnya best moment dengan anak-anak ni adalah bila kita ajarkan sesuatu baru tu, dia dapat faham dengan cepat. Jadi sesuatu yang dapat rasa macam accomplishment lah. Jadi bila saya first time buat bengkel online, belum ramai lagi peserta seperti yang bengkel fizikal yang saya buat tu lah. Jadi lagipun bila kita berhadapan di bengkel fizikal tu, dia boleh terus macam nak kata sepanjang 5 jam bersama dia boleh datang berjumpa kita dan bertanya face to face. Tapi kalau secara bengkel online mungkin ada sedikit kekangan lah berbanding dengan bengkel fizikal. Tapi saya tawarkan untuk adakan bengkel susulan one to one lah kepada sesiapa yang telah menghadiri bengkel tetapi masih belum dapat menguasai teknik sifir jari sepenuhnya. Dan bila saya jalankan kuis sifir di grup Telegram, anak-anak ni sangat teruja lah, dia sangat berminat untuk membuat sifir setiap hari. Dan daripada kuis tahap 2, saya jalankan sebanyak 20 hari. Penyertaan tertinggi adalah sebanyak 19 hari. 19 hari maknanya dia cuma sekali saja. Untuk adik-adik tahap 1 pula saya buat kuis sebanyak 11 hari. Penyertaan tertinggi adalah sebanyak 9 hari. Maknanya dia miss 2 juga. Jadi memang mereka memang punctual, tepat masa. Bila saya kata pukul 3 mula, 2.45 semua dah ready. Kata dah ready, semua dah ready. Dan mereka memang punctual. Memang tepati masa. Jadi saya memang amat berpuas hatilah dengan perkembangan mereka dan diharapkan semoga mereka maju jaya dalam bidang pelajaran mereka. Bukan hanya dalam matematik, juga dalam subjek-subjek lain juga. Alright. Dan so mungkin anda markah yang saya beri bukan hanya
daripada jawapan yang tinggi, jawapan yang mendapat markah tinggi. Markah yang tinggi, saya pilih 5 yang tertinggi, saya berikan bintang, 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang, 2 bintang dan 1 bintang. Dan setiap bintang ni didarabkan 2. Dan untuk kehadiran saja, kehadiran walaupun tak dapat bintang dapat 2 markah. Jadi markah yang tinggi tu diperolehi daripada jumlah bintang dan juga jumlah kehadiran. Wow. Okey, boleh dapat So adik-adik mesti dah tak sabar nak tahu siapa yang bakal dapat hadiah So apa pun kita ucap tahniah kepada Dr. Husniza. Doktor, grup doktor memang sangat heboh, sangat aktif, ramai yang ready. Kalau buat quizzes tu memang penuh berderet pelajar masuk. Ini menjadikan kita punya culture lah, culture pembelajaran ketika PKP ni, walaupun duduk rumah, walaupun bulan Ramadan buat pukul 3 pula tu doktor, waktu petang. Tapi anak-anak nampak seronok, dah boleh commit. So mungkin anda yang baru join, mungkin boleh share sikit, seronok tak join quizzes, aktiviti yang dikongsikan oleh Dr. Husniza. Mungkin boleh share pengalaman anda dekat ruangan komen. Terima kasih banyak. So doktor, saya bacakan satu komen daripada Cikgu Hasriza. Saya kagum dengan Dr. Husniza. Doktor sangat committed bagi kuis CFA setiap hari. Saya pun tak mampu buat macam tu. Sama doktor. So apa kekuatan doktor? Boleh konsisten share buat kuis dengan anak-anak ni. Silakan doktor. Saya sebenarnya semangat melihat mereka teruji untuk membuat soalan tu membuatkan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat soalan untuk hari berikutnya. Dan saya bila saya nak ubah bentuk soalan, saya akan beritahu mereka terlebih dahululah, kata okey, soalan untuk hari ni ada perubahan format sedikit. Jadi bila jawab tu hati-hati semua, saya akan ingatkan mereka lah. Saya selalu ambil masa untuk Kalau tak ada hadiah pun tak apa doktor, yang penting buat kuis. Soalan semuanya saya buat sendiri. Kira original soalan saya selalu buat tengah malam selalunya. Okey. Memang kita panggil terbaik lah doktor. Kita buat kita ready diri kita untuk share dengan anak-anak. Buat sampai tengah malam doktor. Okey, hidup CFA daripada Cikgu Azri, thank you. Practice make perfect daripada Rania, thank you. Tak apalah, semua orang belajar. So guys, jom sama-sama kita dengarkan siapa pemenang untuk yang terpilih daripada Dr. Husniza. Silakan doktor. Okey, saya umumkan pemenang. Nak tahap 1 dulu ke tahap 2 dulu? Okey, sebelum tu saya jemput anda, korang nak Dr. Husniza share pemenang tahap 1 dulu ke tahap 2 dulu? Kita bagi lebih kurang 25 saat. Sementara tu mungkin doktor boleh share nasihat. Apa kata-kata doktor kepada kami yang mungkin baru je nak mendidik anak-anak, nak ajar CFA, yang mungkin sebelum ni kita hafal CFA dengan keadaan kena berdiri, kena denda, barulah kita nak hafal CFA. Silakan doktor. Okey, untuk menghafal CFA, kita tengok anak-anak kita apa karakter dia. Dia lebih suka kepada sama juga yang seperti Ustazah Akmal ketengahkan lah, iaitu sama ada dia visual ataupun dia auditory ataupun kinestetik. Cuba kita cari cara untuk menghafal CFA tu mengikut kaedah yang sesuai dengan karakter mereka. Jadi untuk kaedah CFA jari ni, saya lebih kepada kinestetik menggunakan jari, tetapi saya guna juga bunyi dan juga warna. Warna tu ada satu lagi daripada sebahagian ada buku saya tu, di sebalik CFA jari ada juga satu kaedah itu menggunakan color coding. Jadi kita pilih yang mana yang lebih membuatkan anak-anak tu minat untuk menghafal CFA. Dan sebenarnya itu salah satu cara matematik adalah subjek yang memang kena latih to be. Dia kiranya kena buat berkali-kali doktor. Ya, dia kena latih to be. Seelok-eloknya kalau boleh sehari buat
satu soalan matematik jangan tinggal. Sehari satu, sekurang-kurangnya satu soalan. Maknanya jadi benda tu dia kita nak kata momentum tu kekal sentiasa kan. Itu tapi pertama kalinya nak kena kanak-kanak tu minat lah pada matematik. Dia cara mungkin beli buku yang Okey, berwarna-warna. ingat pesanan iaitu konsisten lah. Konsisten. Cari buku-buku yang sesuai dengan mereka lah. Yang ada kartun ke, yang ada Doktor, ramai yang dah berdebar-debar, dah tak sabar. Request paling tinggi so far tahap 1 doktor. Tahap 1 dulu doktor. Silakan. Siapa pemenangnya? Okey, tahap 1 saya ada cuma ada nama nickname yang mereka tuliskan dalam kuis tu. Nanti mohon PM saya. Nah, tahap 1 pemenang. Katanya main drum dulu. Pemenang kelima. Okey, pemenang kelima. Adik Akif. Adik Akif dengan markah 20. AKIF. Adik Akif. Adik Akif. AKIF. Mungkin boleh komen. Akif dapat markah 20. Ni untuk tahap 1 dulu doktor. Dapat tempat kelima. Tahniah, beri tepukan untuk adik Akif. Seterusnya tempat keempat. Adik Afiah. Dengan markah 24. Adik Afiah. 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 Okey, boleh eja sikit. Afiah. Okey, tahniah. AFAH. Okey. So tempat keempat adik Afiah dengan markah 24. Tahniah. 24. So untuk tahap 1 tempat ketiga jatuh kepada adik Nur Iman Amani dengan markah 30. Adik Nur Iman Amani dengan markah 30. Tahniah adik Nur Iman Amani. So boleh komen. Okey, seterusnya untuk tahap 1 tempat kedua jatuh kepada? Jatuh pada adik Nur Alia Batrisya, markahnya 40. Adik Nur Alia Batrisya dengan markah 40. Okey. So agak-agak siapa tempat pertama untuk tahap 1? Silakan. Okey, tahap 1 jatuh kepada adik Hanif dengan markah 102. Okey, tanya kepada adik Hanif kerana mendapat markah yang tinggi. Dapat markah 102. Sekali lagi doktor. Adik Hanif dapat tempat pertama untuk tahap 1 dengan markah 102. Okey, tahniah. Adik Hanif Hanif, Hanif, Hanif. Adik Hanif. Okey. Doktor tinggi markah dia. 102. Ni dah boleh masuk pergi tahap 2 pula ni. Ya, dia okey, tahniah kepada yang menang. Adik Hanif ni dia hadis banyak 9 kali dan 8 kali dia mendapat 9 daripada 11 Ya. Dan 9 dari 11 dan 7 kali dia dapat tempat pertama. Wah. Dah lah join kelas hampir penuh. Dia dapat 7 kali, semua dia merupakan tempat pertama. Okey, tahniah. Seterusnya, jom kita pergi ke tahap 2 doktor. So semua dah ready untuk tahu siapa pemenangnya. So jom sama-sama kita dengarkan. Untuk tahap 2 doktor. Silakan. Tahap 2 persaingan sengit Okey, tempat kelima. Tempat kelima, adik ni dia letak nama nickname. NABA 08, Naba 08. Nanti PM saya ya. NABA 08. Markahnya 58. Lagi sekali tu. NA? BA 08. Markahnya 58. Okey, tepat. Alright, okey. Tahniah kita ucapkan. Tahniah diucapkan. Tempat keempat jatuh pada adik Izzah. Izzah. IZZAH.
dengan markah 74. Okey, tahniah adik Izzah, tempat keempat untuk tahap 2. Tahap 2 tempat ketiga doktor. Tempat ketiga adik Afiq Nazaruddin dengan markah 84. Okey, tahniah diucapkan kepada adik Afiq. Okey, tempat kedua jatuh pada adik Rania. Okey, adik Afiq tempat ketiga dapat markah 84. Tahniah kita ucapkan. Ya. Kedua, Tempat kedua adik Rania dengan markah 130. adik Rania. Okey. Tahniah Rania, markah 130 tempat kedua. So, sama-sama kita dengarkan siapa tempat pertama untuk tahap 2. Silakan doktor. Tempat pertama jatuh kepada adik Anis Zulaika dengan markah 156. Tempat pertama jatuh kepada adik Anis Zulaika dengan markah 156. Okey, tahniah diucapkan kepada para pemenang. Okey, dimohon semua para pemenang nanti PM saya ya untuk dapatkan alamat untuk saya postkan hadiah lah. Hadiah tu daripada buku-buku tulisan saya lah, insyaAllah. Alright. So, tahniah kepada semua pemenang tahap 1 ke, tahap 2 ke, tempat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. So, kita berbangga dia bukan hanya sebab kita ni pandai, tapi sebab komitmen. Kita rajin, usaha, kita adakan masa kita untuk join quizzes daripada Dr. Husnizah itu menjadikan kita boleh improve lah kita punya pembelajaran tu sendiri, especially tentang CFA. So, mungkin doktor nak ada apa-apa bengkel yang doktor nak share dengan kami? Ya, saya nak umumkan terdapat bengkel online Fantastic CFA coming bulan Jun ni, iaitu pada 3 dan 4 Jun 2020 pada 2 hari dari pukul 8 hingga 10 malam. Okey, jadi sehari hari pertama 2 jam, hari kedua pun 2 jam. Jadi insyaAllah kita akan jalankan melalui platform Zoom. Jadi siapa yang berminat, boleh rujuk pada poster ni, mohon untuk Academy ataupun boleh boleh join kumpulan grup Telegram t.me/fantasticseafair. Saya ulang, t.me/fantasticseafair. FUNTASTICSIFIR. So kalau yang terlepas, link kami ada kongsikan dekat skrin. Anda nampak yang bergerak tu, tu merupakan link yang anda boleh klik, anda boleh type je, anda akan jumpa. So untuk Fantastic CFA ni tuan-puan, kita akan adakan bengkel, saya ulang, 3 dan 4 Jun. Kita bermula 8 malam hingga 10 malam, 2 jam pada hari Rabu 3 Jun tu. Lepas tu keesokannya ada juga hari kedua. So tuan-puan, macam mana kita nak hafal CFA dalam masa 24 jam je? So insyaAllah Dr. Husnizah akan share lagi. Bukan hanya guna jari je, beliau ada table dia, ada workbook dia. So ada sharing dan video daripada Dr. Husnizah. So insyaAllah yang nak improve dia punya CFA tu lagi, kita mengalu-alukan kedatangan anda. So Doktor, mungkin sebagai penutup, silakan Doktor. Okay. Terima kasih kepada semua yang hadir untuk mengikuti FB Live malam ini, terutama pada adik-adik yang telah mengikuti kuis. Tahniah kepada para pemenang dan insyaAllah saya akan mulakan lagi kuis tu semula seminggu selepas raya dan harap adik-adik dapat bersama-sama lagi lah untuk mengikuti kuis tu. Kita niatkan untuk meningkatkan ilmu, maknanya setiap kali kita buat kuis tu InsyaAllah lebih baik daripada kuis sehari sebelumnya dan kita bertambah baik hari demi hari lah. Doktor, ada yang tanya bayaran ni Doktor.
So untuk makluman, pembayaran kalau nak tahu yuran dan sebagainya, insyaAllah boleh PM je kami ataupun boleh maklum dekat dalam grup. So kami akan kongsikan link pendaftaran supaya anda tahulah maklumat macam mana nak daftar, nak join, pembayaran, yuran dan sebagainya. Seperti yang kita dah maklumkan, 2 jam je. 2 jam hari ni, 2 jam besok. Pada 3 dan 4 Jun. So insyaAllah kita akan adakan menggunakan platform zoom.us. So terima kasih banyak Dr. Husnizah untuk sharing kita pada hari ini. Congak gaya human calculator. So sharing yang sangat menarik Doktor. Mungkin Doktor beraya di mana tahun ni? Tahun ni insyaAllah saya beraya di Shah Alam. Alright. So Doktor, terima kasih. Salam Ramadan kepada Doktor. Mungkin salam Aidilfitri kita bagi in advance. Silakan. Saya ambil kesempatan ni untuk ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang audiens malam ni, dan maaf saya batin atas segala salah silap lah sepanjang FB Live ni dan juga sepanjang kuis yang saya jalankan. Mungkin ada kekurangannya ya adik-adik. Okay, insyaAllah jumpa lagi lepas raya. Okay, terima kasih guys. Terima kasih Dr. Husnizah. Kita jumpa lagi di perkongsian live akan datang. Yakin sebelum jaya. Be the legend. Bye. Assalamualaikum.